financial freedom. Apakah itu financial freedom? Financial freedom itu adalah apabila kita tidak perlu lagi bekerja untuk dapatkan income, tetapi income tetap masuk walaupun kita tidak bekerja. Jadi hari ini kita akan bincangkan bagaimana cara-cara ataupun langkah yang ada untuk kita capai financial freedom. Jom. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad, boleh panggil saya M. Saya adalah Saving dan Investing Portfolio Planner. Dan selamat datang kepada Sai Edu TV. Okey, so sekiranya anda tak tahu lagi, Sai itu bermaksud ialah Saving and Investing Educational TV. So di sini, di channel ini kita cuba nak kongsikan berkenaan apa-apa dengan saving dan investing yang kita boleh kongsikan dengan anda semua. Okay. Jadi YouTube channel ni adalah baru, jadi saya harap anda boleh klik subscribe di bawah. Okay. So sebelum kita mulakan, sebelum kita berkongsi macam mana cara kita boleh dapat ataupun kita boleh capai kepada financial freedom, so saya nak cerita sikit apakah financial freedom tu, macam mana financial freedom tu, apa dia sebenarnya. Okay. Okay, berkenaan dengan financial freedom ni. Okay, so dia lebih memberi maksud kepada time freedom. Okay, kita mempunyai masa yang banyak. Okay, sebab kita lebih banyak masa kita luangkan sebelum ni ialah bekerja, mencari income, mencari wang untuk sara hidup sendiri. Bukan sendiri saja, yang ada family, nak sara hidup family juga, anak-anak. Jadi kita nak adakan, kita nak mempunyai satu financial freedom di mana kita boleh spend more time dengan kita punya family. Okay, siapa tak nak ada lebih time untuk suami dengan isteri, bangun pagi boleh breakfast sama, makan pagi sama, solat 5 waktu sama-sama, zuhur sama, asar sama-sama dengan keluarga. Okay, hantar anak pergi sekolah, ambil sekolah, yang mana kita boleh jamin keselamatan anak-anak kita. Okay, dan kita boleh bawa mereka berjalan bila masa, kan? Tetapi pada masa sama, walaupun kita dapat spend time macam tu, income kita yang mana kita selalu perlukan setiap bulan sentiasa akan masuk juga tanpa putus. Okay, itu yang kita nak dari dan itulah financial freedom yang kita cuba dapatkan. So, hari ini kita nak cuba bincangkan bagaimana kita nak cara-cara ataupun steps atau langkah yang kita nak boleh capai financial freedom ni. Okay, so sekiranya kita mempunyai satu expenses yang kita perlukan setiap bulan, contoh katakan kita perlukan dalam 10,000, okay, income isi rumah, maksudnya macam mampu suami isteri, sebab kita nak financial freedom, maksudnya kita nak suami dengan isteri duduk semua together kat rumah, tak bekerja, kan? Jadi benda tu yang kita nak. Jadi so katakan satu isi rumah kita perlukan dalam 10,000 expenses satu bulan. Jadi kita cuba dapatkan financial freedom di mana kita dapat expenses macam tu tanpa putus. Okey, jadi untuk kita dapatkan expenses macam tu ataupun income yang macam tu setiap bulan tanpa kita bekerja lagi, iaitu kita memerlukan satu aset. Okey. Ataupun kita memerlukan satu investment, satu pelaburan dalam satu platform yang mana boleh memberi kita income sebanyak tu, walaupun dalam kadar tahunan ataupun kadar bulanan. Okay, so antara contoh, okay, kalau kita ikutkan waktu dulu biasanya, sampai sekarang pun masih macam tu lagi. Okay, kalau biasanya orang akan advise kita, okay, kita kena beli property banyak-banyak. Okay, beli property. Jadi by the time kita retire, okay, financial planning ni, so financial freedom ni seumpamanya macam dah bersara sebab kita belum kerja. Betul tak? Okay. So biasanya orang dulu akan cakap, okay, sebelum kita bersara, make sure, pastikan kita dah ada aset, kita dah ada rumah yang banyak, okay, di mana kita boleh collect rental daripada situ setiap bulan. Okay, jadi kita ada income yang tanpa putus. Jadi itu salah satu cara financial freedom. Okay, kita perlukan satu aset, bukan satu, kita perlukan satu income stream. Okay, antaranya ialah mulai aset, mulai dari segi property. Okay, ada juga segi yang kita collect daripada dividen. Okay, ada setengah orang dia akan masukkan satu amount yang besar ke dalam satu
Contoh seperti FD, fixed deposit, yang memberi dividen setiap tahun. Okay. So dari dividen setiap tahun ni yang akan jadi pembelanjaan dia setiap bulan. Okay. So persoalannya sekarang ni, macam mana, lagi satu persoalannya, step yang seterusnya lah, macam mana kita nak dapatkan aset ni. Okay. So untuk kita dapatkan aset ni, kita memerlukan satu modal yang besar. Satu modal yang besar, betul tak? Okay, contoh katakanlah kalau kita nak dalam 10,000 setiap bulan, setahun dalam 120,000. So 120,000, katakanlah kalau kita dapat income yang generate kita sebanyak 5% atau 4%, kalau FD dalam 4% setahun. Okay, so maksudnya kita memerlukan satu modal aset. Kita perlukan aset yang bernilai dalam 6 million, almost there, 6 million. Okay, bukan 3 million. Kita perlukan satu modal dalam 3 million. 3 million lebih 3 million. So dalam 4% kita akan dapat dalam 3 million. 3 million kita akan dapat dalam 120,000. So, okay, sorry, 3 juta untuk kita dapatkan, katakan interest dalam 4%, jadi kita dapat 120,000 setahun, di mana kita boleh spend 10,000 setiap bulan. Okay, macam tu. Ataupun segi lain, kalau kita ambil rumah, katakan harga nilai rumah itu dalam 500,000, yang boleh collect rental dalam 1,500 sebulan. Okay, jadi kita perlukan dalam 6 ke 7 rumah. 6 ke 7 rumah untuk kita dapatkan dalam 10,000 setiap bulan. Okey, jadi so kita dapatkan aset macam tu, kita perlukan step sebelum tu, sebelum kita dapat tu, kita perlukan satu modal yang besar. Okey, modal yang besar ni datangnya daripada satu investment yang jangka masa panjang. Okey, kita perlu satu investment jangka masa panjang untuk dapatkan modal itu, untuk kita beli aset untuk financial freedom tadi. Okay. Jadi untuk kita dapat modal yang besar yang tadi, macam mana kita dapat modal besar tadi untuk buat investment yang second step tadi ni, kita perlu buat satu saving. Okay. Jadi tak semua orang, okay, kalau kita fikirkan nak dapatkan 3 juta 3 juta untuk dapatkan financial freedom macam tu, berapa ramai saja yang mampu kumpul sebanyak macam tu kan? Jadi dia ada step je. Okay, so firstly, yang first kali apa yang kita perlu buat ialah kita perlukan modal untuk kita buat investment, dan untuk macam mana kita dapatkan modal tu, kita buat saving. Okay, di mana kita ada few plan of saving plan yang ada dekat dalam Malaysia ni. Ada regular saving plan, RSP, yang tu antara yang apa saya selalu recommendkan orang, apa saya selalu share dengan orang macam tu, untuk buat benda tu. Boleh buat regular saving plan, RSP, ataupun boleh buat, ada setengah orang dia yang pandai, ada masa lebih, boleh kembangkan duit dia melalui stok. Okay, main dalam share market, dalam bursa, okay. Okay, jadi slowly, itu kita panggil saving and investing untuk long term. Okay, kita target tu dalam 10 ke 20 tahun. Okay, kita buat benda tu untuk kita dapatkan modal sehinggalah kita mempunyai modal sehingga 3 million, more or less lah, lebih atau kurang. So daripada modal tu tadi, modal kita dapat beli suatu aset, aset yang dapat menjana kan, kita income setiap tahun dah tanpa waktu kita bekerja lagi dah. Pada ketika tu bukan kita lagi dah bekerja untuk dapatkan income, okay, tetapi income yang kita dah kerjakan tadi tu, dia pula bekerja untuk memberi kita income. Okay, so sekarang kita dah tukar tempat. Okay, kita cuba recap balik, kita tengok balik macam mana steps dia untuk capai tadi financial freedom. Pertama sekali, kita kena memulakan dengan saving. Okay, cuba biasakan diri mulai hari ni, atau mulai daripada anda tengok video ni, cuba buat simpanan dulu. Okay, ada beberapa cara untuk buat simpanan. Sekiranya anda nak tahu macam mana cara-cara yang boleh menggalakkan kita untuk menyimpan, untuk menabung, semua boleh komen di bawah, tulis tu saving plan program. Okay,
saving plan program, komen di bawah. Dan lepas ni saya akan cuba share pula bagaimana kita nak buat, cara-cara, method yang ada yang kita boleh buat saving ataupun menabung. Okay, sebab dah biasa, kita dah terbiasa tidak menabung, tidak menyimpan. Okay, sebab saya dalam bidang ni saya jumpa ramai sangat orang, terlalu ramai. Kalau dalam 10 orang yang saya jumpa, hanya seorang saja yang buat saving. Okay, so memang ramai. Jadi sebab kenapa orang tak buat saving? Orang nak buat tetapi tak ada galakan ataupun tak ada cara ataupun tak ada platform yang sesuai ataupun yang mendorong mereka untuk buat saving di rumah. So diorang biasa akan buat saving sekiranya ada kemahuan yang mereka nak beli, baru diorang akan buat menabung sikit. So nak beli handphone ke ataupun nak beli kereta. Yang paling biasanya yang saya selalu dengar ialah bila nak kahwin. Cakap, "Wah, saya ni memang ada saya buat saving. Saya nak kahwin lagi dalam 2-3 tahun ni. Saving untuk kahwin." Okay, so bila benda macam tu diorang akan buat saving. Okay, so benda ni sebenarnya kalau boleh it's a long term punya proses. Kalau boleh kita buat benda tu secara jangka masa yang panjang, berterusan. Okay, so recap balik. So first step tadi saving. Kalau nak tahu macam mana method dia, macam saya cakap tadi, komen di bawah so that saya boleh share on the next video how to start doing saving. Okay, lepas buat saving, selepas kita buat saving, baru kita boleh buat satu investment yang besar. Okay, di mana investment yang besar ni kita try dapatkan dalam 15% to 20% punya generate, okay, punya income, untuk kita dibesarkan lagi modal kita tadi ni untuk kita buat pembelian aset kita, asset for financial freedom kita. Okay, so these 3 is the steps yang kita kena bersedia buat, tapi bermulakan dengan saving. Tak boleh buat investment kalau tak ada modal, tak boleh beli aset kalau tak ada modal besar. Jadi dia ada step je. Jadi itulah step yang kita perlukan. Jadi pada time bila kita dah sampai satu tahap yang mana kita dah boleh mampu membeli satu aset untuk financial freedom kita, di situlah kita akan enjoy the moment. Okay, enjoy the moment dengan family, dengan apa kita suka buat. Okay, time tu waktu kita, kalau katakanlah kita memang suka melukis, pada ketika tu kita boleh fokus lah melukis kita. Ada setengah orang dia suka bermain muzik, pada ketika tu buatlah apa yang anda suka dengan sepenuh hatinya, sebab pada tu ada masa anda adalah untuk anda dah. Okay, so secure your retirement, secure untuk anda punya persaraan. Okay, so pada ketika tu anda nak spend time dengan family apa semua, dan sekiranya apa-apa berlaku pun, anda punya saving, anda punya aset tadi yang anda simpan, anda boleh turunkan kepada waris-waris anda. Jadi anda mempunyai satu aset yang mana tanpa putus. Ini saya cakap financial freedom, income yang masuk tanpa putus. Walaupun anda sudah ada, income itu akan masuk dan berterusan kepada anak-anak anda, waris anda, keluarga anda semua. Sekiranya video ini memberi manfaat ataupun ilmu baru kepada anda, saya harap anda boleh komen di bawah. Okay, sekiranya ada apa-apa soalan yang anda ingin tanya, anda boleh komen di bawah. Sekiranya anda nak tahu value, value nilainya sekarangnya duit dengan masa yang akan datang ketika anda ada retire ni pun, anda boleh komen di bawah. Anda boleh komen di bawah value for retirement. Okay, so nanti kita akan share video lagi untuk value for retirement, sebab benda tu penting, jadi benda tu pun penting. Okay, dan jangan lupa subscribe di video kami ini, sebab ini adalah YouTube channel baru kami. Jadi kami akan cuba kongsikan apa yang kami ada dan apa yang kami belajar daripada pakar-pakar yang lain untuk anda semua. Okay, jadi Assalamualaikum, dan jangan lupa semua stay safe, duduk di rumah, jangan keluar jika tak ada benda yang penting, dan kekalkan penjarakan. Pastikan sentiasa sanitize. Okay, pastikan kita dapat putuskan rantaian COVID-19 ni semua. Okay, so saya doakan semua dalam keadaan yang sihat, dan kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum, terima kasih.